Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, apa khabar anda semua penonton? Salam penuh inspirasi kami ucapkan kepada anda semua yang sedang mengikuti kami berdua. Saya Fiza Sabjahan dan juga Sugita Chandran melalui siaran langsung di kaca TV TV3, Tonton HD dan juga siaran langsung di Facebook WHI TV3. Yang sedang berada di dalam talian tu, apa kata anda hantarkan love banyak-banyak. Yes. Kak Min kita kejap lagi dia akan reply love anda. Ya, dan mungkin juga ada yang sedang berada di dapur sekarang ini membuat kuih raya, kuih raya. Biskut raya ataupun macam-macam yang anda tengah buat persiapan untuk hari raya yang akan menjelang, saya kira minggu hadapan. Saya buat juga tapi kuih tunjuk-tunjuk. Sama macam Syira semalam, dia pun kuih tunjuk-tunjuk. Saya kuih makan-makan saja. Inilah masa dia sebenarnya Sugi untuk kita ni nak support kawan-kawan kita. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni jual di bulan puasa. Kita tak ada kemahiran untuk buat kuih tu, tapi kita ada rezeki yang lebih sikit, kita bantulah kawan-kawan kita. Bagus. Kawan sebegini yang kita semua perlukan. Dia bukan alasan dia tak nak buat ataupun tak pandai buat, tapi dia nak support kawan dia kan. Okey. Tapi itu tentang kuih raya. Sebenarnya di bulan puasa ni keistimewaannya kadang-kadang macam-macam jenis kuih yang tak biasa kita makan, tak pernah kita tengok masa bulan puasa atau bulan Ramadan lah, macam-macam dijual di bazar Ramadan. Ini kami nak bawakan kepada anda. Saya kalau sebut tentang kuih ini kuih kegemaran arwah nenek saya. Kuih dangai ini yang sempat kita rakamkan antara koleksi makanan yang popular di negeri Kedah. Apa kata? Kita ke Kedah. Kita saksikan. Setiap kali menjelang bulan Ramadan, pastinya pelbagai jenis kuih-muih tradisional dari setiap negeri menjadi menu wajib untuk berbuka puasa. Dangai adalah antara kuih-muih tradisional yang menjadi kegemaran penduduk di negeri Jelapang Padi ini. Gemar menikmati hidangan kuih-muih tradisional telah memberi ilham kepada Cik Elina Abdul Rahman, 40 tahun, untuk mula belajar membuat kuih dangai. Keistimewaan dia confirm lah ni adalah makanan tradisional, terutamanya bagi peringkat umur orang tua-tua, orang lama, orang veteran lah kan. Cakap je dangai ni memang ramai mencarilah. Saya sendiri pun pilih kuih tradisional ni untuk diketengahkan sebab susah nak dapat sekarang. Inilah tujuan saya, kekalkan. Bagi mengekalkan keenakan rasa kuih dangai, Elina akan membakar dangai di dalam bekas warisan turun-temurun yang diberikan oleh ibu saudaranya. Menurut Elina, tidak susah untuk membuat kuih dangai dan setiap acuan dapat menghasilkan 6 biji dangai sekaligus. Saya guna 3 bahan. Nyok kemantan ataupun kelapa kemantan yang sedang-sedang, tak tua, tak muda, gula dan juga tepung pulut sahaja. Mudah, terlalu mudah. Gaul ketiga-tiga bahan tadi, kemudian dah boleh bakar dah macam ni. Mempunyai lebih 15 tahun, kemahiran membuat kuih dangai membuatkan juadah ini sentiasa mendapat sambutan dan permintaan tinggi ketika bulan puasa. Cabaran dia yang first kali bekalan nyok. Bekalan nyok memang cabaran bagi saya. Okey, dan juga semasa kita nak gaulkan dia, kita perlu tengok dia punya keadaan kelapa ataupun nyok yang dah kering macam ni, baru boleh kita bakar. Sini agak-agak boleh hurui macam ni, orang Kedah cakap dia memang cantik lah, dia akan membentukkan satu tekstur dangai yang lebih unik lah. Setiap hari, lebih kurang 500 biji kuih dangai habis dijual di gerainya yang terletak di Jalan Kemboja, Jerlun, Kedah.
Ini membuktikan bahawa kuih-muih tradisional tak lapuk di hujan, tak lekang di panas meskipun zaman silih berganti. Oh, ini rupanya kuih dangai. Kat Kuala Lumpur ni ada ke? Saya tak pernah makan. Ada banyak. Ada. Salah satunya dekat Pasar Keramat. Oh, ya? Istimewanya dia daripada kelapa dan atas tu dia ada gula. Oh, tapi proses dia macam rumit. Baik beli terus. Tak apa, yang tu tak boleh buat, tu beli. Okay, kejap. Oh, ya. Selamat Hari Raya Mak Azhar Batin. Ampunkan salah dan silap. Alamak. Tapi kenapa Hari Raya je awak nak minta maaf? Hari lain awak tak ini kan belum Hari Raya. Ini baru di bulan advance puasa. lah ni. Okey. Ini yang sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini. Kalau kita bercakap tentang maaf, itu satu perkataan yang mudah untuk kita bercakap, tapi bila kita betul-betul nak minta maaf, sukar betul untuk kita lafazkan perkataan maaf itu. Dia macam lagu Sir Elton John. Sorry seems to be the hardest word. Tak apa. Saya tak nak rosakkan lagu ni, tetapi betul macam Fiza katakan, ada orang memang sukar sangat untuk lafazkan perkataan maaf itu. Walaupun dari kecil kita diajar untuk mengucapkan thank you, terima kasih dan juga minta maaf apabila kita buat kesilapan kan, tapi kenapa tidak dipraktikkan? Mungkin bagi sesetengah orang dia rasa itu satu perkara yang seganlah kan, ataupun mungkin orang putih kata jatuhkan standard ke dan sebagainya. Ini pendapat kami, tapi anda mungkin ada komen-komen anda dan mungkin sebenarnya maaf itu bukanlah kita tunggu hari raya saja. Sebab kadang-kadang kalau kita tak sempat nak minta maaf pada seseorang itu, kita tunggu raya tahun depan tapi dah banyak buat salah ni. Kalau umur kita panjang. Tapi tak apa, kita terus kongsikan komen dan pendapat anda di Facebook WHI TV3. Jika berkesempatan nanti kami akan terus menyantuni komen-komen anda tentang topik kita pada hari ini. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI dan awak dimaafkan ya. Terima kasih Siti. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kak, baik akak pergi pujuk mak kat atas tu. Ni malam tadi tahu tak, mak tu tak turun keluar bilik. Kau ni macam tak pernah kenal mak pula kan? Biasalah tu. Masa merajuk je terkurung dalam bilik. Merajuk tak nak makan. Biarlah. Kak, mak tu tak bersahur tahu tak. Ni dah dekat pukul 6 dah ni. Tak nak buka. Pergilah. Biar aku nak cakap apa? Dia kena cakap apa? Kak, sebab akak lah mak merajuk macam tu. Akak pergi marah dia. Takkan apa benda pun tak boleh nak cakap. Pergilah pujuk dia minta maaf ke apa ke. Ada nampak nyamuk tak? Nyamuk kat sini bising ni. Pergilah ni. Kak. Ya. Akak tu kalau nak minta maaf, kena ikhlas tau. Mak tu ada sixth sense. Dia boleh tahu kalau akak tu ikhlas ke tak. Ya. Mak marah Aida lagi ke? Aida tak sengaja, Mak. Aida minta maaf, Jomlah turun. Dia orang dah tunggu dah. Dah nak masuk waktu berbuka dah ni. Mak. Aida minta ampun dengan Mak. Aida tak nak jadi anak dahaka. Hari baik, bulan baik ni. Mak ampunkanlah Aida. Mak. Itu dia sedutan drama dan satu situasi yang mungkin anda pernah alami. Okey, minta maaf satu, tapi nak pujuk pun lagi satu. Penat itu kan? lain pula ya. Penatlah nak pujuk-pujuk ni. Ini yang nak kita kongsikan bersama dengan anda penonton wanita hari ini tentang topik kita hari ini, iaitu mengapa sukar untuk lafaz maaf. Ini ada yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita di Facebook. Katanya daripada Mazilah Mansur, nak jaga ego. Nak jaga ego pun punca utama sukarnya untuk mengeluarkan permohonan maaf. Betul ataupun tidak, tak tahu. Ini yang nak tanyakan bersama dengan tetamu kita di studio hari ini. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Jazan Abdullah selaku pendakwa bebas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari Ustaz. Nak raya dah Ustaz?
Nak raya dah, alhamdulillah. Persiapan semua dah Cara jujur belum lagi. Kan insya-Allah nanti dah hari raya baru insya-Allah kita akan siapkan. Okey. Itu persiapan dari segi fizikal. Tapi kita bercakap tentang bulan Ramadan ini, apatah lagi di 10 terakhir Ramadan ini, pastinya persediaan emosi mental itu kita perkuatkan. Dan bila cakap tentang memperkuatkan emosi ini, ada kaitannya dengan hari raya juga. Dan ada kaitannya dengan topik kita hari ini, iaitu tentang maaf. Kadang-kadang ada orang ni, adik-beradik, anak beranak, ibu dan anak, suami isteri ni duduk serumah sebantal tapi sebenarnya tak dalam kondisi yang elok kerana sukar untuk melafazkan maaf. Jadi nak tanya kepada Ustaz, kenapa sukar untuk kita ini melafazkan permohonan maafkan saya minta maaf itu? Saya dah maafkan. Terima kasih Ustaz. Okey, baik Fiza dengan Sugita. Ini tajuk ni memang dekat dengan kita lah. Dan sebenarnya dalam pengamatan saya dan pemerhatian saya, ada 5 perkara besar yang orang ni susah nak minta maaf. Pertama macam tadi lah, komen kata, di ego. Ego ni kerana apa? Dia tak pernah rasa diri bersalah. Ego lah, maknanya memang orang ni kalau tak pernah rasa bersalah, jangan harap dia nak minta maaf satu. Dia rasa dia betul. Dia betul. Yang kedua, kadang-kadang malu. Nak minta maaf ni malu. Sebab apa? Nampak diri lemah. Contohnya apa? Contohnya kita sebagai suami lah contoh. Kita ketua pada keluarga. Takkan nak minta maaf. Contoh kan? Malulah kan? Malu. Contoh ketika kita ketua jabatan. Kita katakan orang yang banyak harta. Kita apa? Nak minta maaf. Tak pasal lah nak minta maaf dekat kita punya tukang kebun. Tak ada. Itu kita. Pasal mungkin malu. Sebab kita takut nampak diri kita lemah. Sungguh pun macam contohlah. Mana kunci kereta ni gini. Padahal awak tadi gini kan. Lepas tu kita, rupanya memang kita tahu jatuh kat tu kan. Kita sepak dekat bawah contoh. Sepak bukan nama sebenar ke? Saya rasa bukan nama sebenar lah. dekat bawah kursi. Siapa dekat bawah kursi? Padahal kita taruh tu kita lupa sebenarnya. Itu malu. Tak nak mengaku. Tak nak mengaku. Okey. Dan yang ketiga, dalam konsep rumah tangga, takut. Sebab once kalau kita cakap dengan isteri kita, maaf, lepas tu dia akan mengundang 1000 persoalan. Kenapa? Sebab apa minta maaf, tiba-tiba minta maaf. Itu susah nak jawab tu kita. Kan? Jadi itu mungkin ini si abang ada apa-apa ni? Dia ada macam tu kan. Itu dalam pengamatan saya lah. Okey. Dan yang keempat, dia tak terbiasa dengan lafaz minta maaf. Dia kata lafaz minta maaf ni untuk hari-hari tertentu je. Contohnya hari raya, anak hari raya, orang minta maaf. Ini Ramadan lagi dah pun nak minta maaf. Kan? Ini dah lepas Syawal, tunggulah tahun depan. Dia tak terbiasa. Okey. Dan yang kelima, ingat, orang yang tidak pernah memaafkan orang paling sukar untuk minta maaf. Faham. Itu asalnya. Ustaz dah beritahu beberapa sebab lah, faktor-faktornya malu, ego, takut dan tak biasa. Tapi kenapa bila hari raya sahaja ada orang memang senang sangat nak melafazkan maaf. Tapi kalau kita nak tunggu hari raya setahun sekali, mungkin orang yang kita nak meminta maaf pada dah tak ada. Dan adakah kita betul-betul ikhlas nak meminta maaf tu? Baik. Ada 2 perkara yang sangat penting. Pertama, Ramadan Allah beri kepada kita, Allah nak ampunkan dosa kita. Satu Allah nak ampunkan dosa kita, memang Allah nak ampunkan dosa kita. Macam mana pun dosa kita, insya-Allah akan Allah ampunkan. Dan yang kedua, Allah bagi hari raya. Hari raya itu apa? Hari raya itu Allah lembutkan hati kita semua untuk kita bermaaf-maafkan antara kita. Baik. Ingat, sebab apa? Dosa kita dengan Allah Ta'ala berapa banyak pun, insya-Allah Allah akan ampunkan. Melainkan dosa syirik. Okey? Yang kedua, dosa dengan manusia ni, dia hanya tertakluk dengan manusia. Maknanya kalau kita nak lepas dosa tu, kita minta ampun lah. Katakan saya ada dosa Fiza ke dosa kita, saya kena minta ampun. Sebab apa? Kalau saya tak minta ampun, maknanya nanti dosa itu akan bawa dekat negeri akhirat. Negeri akhirat sebab itu ada hadis Nabi SAW. Kalau kita lihat, sampai akhirat nanti seorang tu akan dimuflis. Tak ada apa-apa dah. Kosong. Sebab apa? Dia datang ke negeri akhirat dengan pahala puasanya, dengan pahala solatnya, dengan pahala amal-amal yang baik. Tapi pada masa sama juga, dia bawa dosa apa? Mengumpat orang, menghina orang, menista orang, memukul orang, membunuh orang, mengambil harta orang. Tapi apabila dia tak minta maaf, okey, waktu di akhirat nanti, Allah akan ambil daripada bahagian amalan tu bagi kepada orang yang dizalimi. Amalan habis pula. Maka waktu itulah amalan jahat orang yang dizalim itu, katakan dia ada amalan jahat, dia akan diambil dan diberikan kepada kita, ditanggungkan kepada kita, maka dimasukkan mereka itu ke dalam api neraka. Sebab itu bukan main-main. Lafaz ni kita tengok memang mudah nak sebut, tapi bukan payah nak sebut, payah nak sebut, nampak mudah tapi biasa batu ni emas dekat dalam ni. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang kita rasa kita betul, tapi kita lupa dengan sebab kita minta maaf,
benda itu akan dibawa ke negeri akhirat. Itu sangat-sangat penting. Baik. Kadang-kadang kita cakap ni, kita boleh lafazkan tapi dia tidak datang dari hati. Betul. Orang kata, yelah sebab hari raya, semua orang minta maaf. Sekadar Minta maaf cakap lah. Tapi keikhlasan tu subjektif. Betul. Ustaz, kalau kita bercakap tentang konteks kemaafan ni, ada pula orang yang mengatakan bahawa, alah tapi tiap-tiap malam sebelum tidur, saya dah maafkan semua orang. Saya dah minta maaf. Sebegitu. Jadi dia merasakan bahawa maaf itu tak perlu dilafazkan ataupun tak perlu disebut kepada individu yang kita minta maaf. Sedangkan kadang-kadang kita tak tahu, kita mungkin mengguris hati orang tanpa kita sedari dan sebagainya. Macam mana kita nak mencuri ruang, mengambil peluang ini dalam bulan Ramadan dan hari raya nanti untuk sebenarnya kita bermaaf-maafan dan berbaik-baik sesama kita ni? Betul. Sebenarnya salah satu daripada hal berkaitan dengan diri kita ni, kita dalam diri kita ni ada dua perkara. Satu mahmudah, satu mazmumah. Ada benda yang baik, ada yang buruk. Salah satu benda yang buruk tu susah nak minta maaf. Sebab itu kita cakap, aku sebelum tidur aku maafkan orang lain punya dosa gini. Tapi pernah tak kita fikir kita ada dosa dengan orang lain? Kita memang hati mulia, ya Allah mulianya kita. Tak apa, nak sebelum tidur saya maafkan semua dosa-dosa. Jadi saya senang tidur. Tapi kita jangan lupa, kita boleh tenang ke kalau kita ada dosa dengan orang lain, ada kesalahan dengan orang lain. Sebab itu memohon maaf tu banyak cara kaedah dia. Kata perkara yang pertama kita sebut, minta maaf Fiza, minta maaf kita saya ada benda ni, senang kan? Payah susah nak sebut. Kalau kita sebut pun mungkin orang tu tak dengarkan, orang tu tak maafkan, itu masalah dia. Yang penting kita usaha. Kita ada handphone, kita ada media masa, mintalah. Tolong maafkan aku gini-gini. Kalau waktu tu dia dapat mesej kita pun, dia marah, dia banting pun, dia hentak pun dia punya telefon, bukan telefon kita, telefon dia. Dia usah hati. Maksudnya kita kena usaha, kita kena didik diri kita untuk kita dapat terus bermaafan. Saya nak cakap satu. Ya, silakan. Okey. Kita minta maaf ni, kena faham tau. Selagi peluang dan masa ada. Ya. Kalau peluang tu hilang, masa tu hilang, Allah hai. Sebab itu ramai orang cakap, Allah hai, silapnya saya tak sempat minta maaf dengan ayah, saya tak sempat minta maaf dengan suami, saya tak sempat minta maaf dengan isteri, saya tak sempat minta maaf dengan sahabat saya ni, dia dah pergi dulu lah. Sebab masa dah hilang. Masa dah tak ada dah. Jadi kesempatan ni, ini sangat mulia. Kesempatan Allah beri sangat mulia, sangat baik. Dan inilah masa yang terbaik. Dan waktu yang Allah beri, kita gunakanlah. Tak rugi apa pun. Kadang-kadang perkara tu dianggap remeh dan juga mudah. Kadang-kadang kita tulis dalam notes, terima kasih, minta maaf, salah silap. Mungkin orang membacanya sekadar membacanya bagai angin yang lalu. Tapi bagi orang yang menulis itu, dia memaksudkannya. Sebab kadang-kadang kita tak sedar dalam kita melakukan aktiviti harian kita dan sebagainya, kita mungkin melukakan hati orang lain dan sebagainya. Ini peluang yang kita harus ambil kira. Apatah lagi bagi mereka yang ada pasangan, ibu dan ayah, adik-beradik dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak sedar kan, dalam gurauan kita tu mungkin ada yang terasa hati, terguris dan sebagainya. Tapi itu akan kita tanyakan kepada Ustaz sebentar lagi. Kita dengarkan dahulu Sugi. Pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita. Silakan. Saya rasa it's very personal sebab ada yang senang nak minta maaf, ada yang mungkin susah, tetapi saya juga rasa adat sebab kita dah biasa macam setiap hari raya kena minta maaf. So saya rasa sebab kita semua dah jadikan ia sebagai satu kewajipan. Dekat lagu pun sama. And then bila kita bagi ucapan pun kita masih lagi cakap okey minta maaf zahir dan batin pada hari raya. Sedangkan kita perlu minta maaf sekiranya kita buat salah kan. Tapi itulah kalau boleh kita jadikan memaafi ni satu norma baru di mana kita buat setiap hari ataupun setiap kali kita buat salah straight away minta maaf, minta ampun dan silap lah. Orang suka lafaz maaf ni sebenarnya dia kerugian tu dari segi masa. Sebab apa? Kadang-kadang hanya dengan lafazkan maaf tu kita dapat cipta momen-momen baru dengan orang yang kita bergaduh ataupun yang kita terasa hati. Memang kita akan, human akan rasa punya, kita akan rasa terasa hati, kita akan rasa macam benda tu berat, macam menganiaya kita. Tapi kalau kita biar benda tu lama-lama, kita juga yang kena balik. Jadi jangan tunggu raya nak minta maaf ataupun nak memaafkan orang. Maafkan, kita lupakan, kita akan teruskan dengan kebahagiaan kita. Saya setuju dengan apa sahaja yang dikongsikan oleh mereka tadi, terutamanya yang individu yang terakhir itu tadi berkata, Luqman berkata kalau kita minta maaf kita dapat mencipta momen-momen yang baharu kan. Ustaz. Rasa lega. Betul. Dia dimaafkan tu perkara yang berbeza, tapi sekurang-kurangnya kita dah orang kata meletak ego kita ke tepi, merendahkan diri kita untuk kita meminta maaf. Betul. Dan tadi ada seorang berkata mengenai amalan ini, tapi saya nak tanya Ustaz juga. Ustaz, apa beza
kita minta maaf sebagai kita melihatnya dari sudut adat dan juga amalan. Kita tahu memang semua yang dikongsikan ni kita tahu memang kalau silap kena minta maaf dan sebagainya. Betul. Tapi masih lagi sukar untuk lafazkan perkataan minta maaf itu. Betul. Sebab itu perkataan yang keluar daripada mulut kita ni, barisan kita ni bukan satu perkara yang main-main. Anggap apa yang keluar dari mulut kita tu sebenarnya itu kegunaan yang baik daripada Allah Taala. Sebab itu kalau kita nak sebut satu benda tu dia boleh jadi amalan, dia boleh jadi permainan. Sebab itu saya selalu tegur kalau hari raya kan, maaf kosong. Ini bukan bola. Tak boleh. Tak boleh, ini bukan bola. Kan? Mungkin kita ada niat tersirat dan sebagainya yang tersirat, tapi maknanya ini bukan bola. Nak minta maaf ni dia ada adab dia. Pertama kita jumpalah, kita cakap baik-baik minta maaf Saya ada silap awak gini ni, salah silap yang saya buat sengaja tak sengaja kan. Macam tu kan minta maaf kan. Terharu saya. Betul. Lagi ustaz kadang-kadang ada pasangan ni kosong-kosong Boleh tulis. Boleh tapi maknanya kita adab kena jagalah supaya kita rasa. Amalan ni kena rasa. Kalau tak ada rasa dia jadi satu permainan. Betul tak? Jadi sorry maaf, main sorry tak. Saya minta maaf atas kesalahan saya apa juga yang saya lakukan. Okey, kepada seluruh muslim-muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan bermaaf-maafan ni Allah bimbing kita jadi orang yang baik, orang yang terbaik. Sebab itu jadikan amalan tu daripada hati. Bukan daripada luaran kita. Di luaran tak ada apa-apa lah. Jadi budaya. Budaya kosong-kosong lah. Sorry okey lepas tu macam-macam lah kita buat istilah kita sendiri. Padahal maaf tu dia ada adabnya. Okey. Cakap sebab tu kalau kita tengok kalau orang Jawa lah, saya orang Jawa kan, orang Melayu kan. Kalau orang Jawa kan. Okey. Kita duduk kan biasa pakcik-pakcik kan duduk satu, dia cakap satu, lepas tu hari raya dia pindah seorang-seorang cakap pelan-pelan. Apa? Lepas tu saya dengar yang last tu apa? Nanti dah fikir. Saya tanya bapa mentua saya kenapa yang last tu nanti fikir. Dia kata semua dosa kita maafkan tapi hutang nantilah. Kata kita tak ada hutang kemudian. Okay. Ada juga soalan daripada rakan-rakan kita di Facebook ni, kadang-kadang nak tunggu orang minta maaf tentang hutang. Hutang tu perkara berbeza Betul. harus dilunaskan. Tadi ada bisikan. Bisikan di telinga saya ni daripada penerbit kat dalam. Katanya kadang-kadang kita bercakap tentang hari raya ni minta maaf zahir dan batin. Okey, zahir kita tahulah dari segi perbuatan yang kita lakukan terhadap individu. Mungkin memang hari tu saya tertendang kaki Sugita ke, tarik bulu mata ke. Contoh Zahir. Okey. Ganas anda bergurau. Tapi tak ada kan? Okey. Tapi yang batin tu, adakah batin tu, perkataan tu memang kalau kita tahu istilah batin tu perkara yang kita tak nampak. Kalau kita cakap segi minta maaf zahir dan batin, batin tu apa? Ni dia kata mengata belakang ke? Batin tu apa? Aduh. Okey, zahir yang kita nampak. Batin mah kat dalam lah. Terguris hati dekat mana? Dalam hati. Okey. Menyakitkan hati? Dalam. Lepas tu mengecewakan hati? Dalam. Rasa terhina? Dalam. Betul tak? Benda-benda tu kadang-kadang kita lupa tahu. Jadi makna benda sebab tu zahir memang zahir. Tapi yang batin yang kita rasa. Okey, yang kita tak sedar. Yang kita tak sedar. Membuatkan orang terasa macam kata macam kata kita cakap dengan bini kita. Okey. Yang boleh tak awak boleh tunggu kejap tak? Kan. Lepas tu kalau kita awak tak boleh fikir tak? Memang bini kita cikgu tapi dia cakap macam tu dia macam kita ni macam anak murid dah. Macam tak ada apa tapi terguris tak? Terguris. Itu jadi dosa. Ustaz, pada masa dia tak faham. Dia tanya, dimaafkan ke tak? Tapi saya fahamlah. Maksudnya batin tu maksudnya kalau kita tak sedar, kita mungkin membuatkan orang tu terasa betul, hati. Macam tu. Tapi dia tanya, maafkan ke tak? Dia kata sebab kita tak bagi tahu apa yang kita buat. Zahir dan batin tu kita sebab itu bila okey katakan kita mengguruskan nanti mak ayah kita lah. Jadi kita minta maaf mak salah silap saya daripada zahir dan batin. Mak tu tahu sebab memang kita kadang-kadang minta dia suruh kita sesuatu pun kita cek tu terguris hati dia. Tapi bila hari raya kita tu minta maaf, mak akan cakap tak apa. Pagi pukul 8 pagi dimaafkan. 9:30 pagi dah gaduh lagi. Macam tu kan. Sebab itu dia suka macam ni macam. Tu angkat tu kat dapur tu keluarkan. Mak dah habis mak. Mak dah habis. Mak dah habis. Ada. Kena minta maaf lagi dah Ustaz. Sebenarnya minta maaf berundang-undang tu bagus sebenarnya kan. Dan tapi kena faham kalau mak dan ayah sebenarnya dia sudah maafkan kita. Kan? Cuma kita ni sebenarnya kena ajar diri kita macam mana kita nak minta maaf. Setahun sekali baru nak jumpa mak, Allah. Cuba lepas solat, cium tangan mak, minta maaf. Cuba cium tangan suami, minta maaf bang. Bukan kan? Kita cakap isteri, okey, peluk isteri kita, okey, saya dah maafkan awak kan. Kadang-kadang kita nak sebut maaf apa berat sebab apa? Kadang-kadang menjengkelkan bang. Itu hati dah. Yang penting orang maafkan, tak maafkan itu dia punya bab. Yang penting kita ni ada usaha untuk kita minta maaf atas segala dosa kita. Kadang-kadang perilaku kita, sifat kita. Kadang-kadang kita tengok kita rasa biasa, tapi kita balik kampung bukan ada balik adik-beradik kita yang kurang bagus apa. Allah
Dengan sini terasa macam dia jauh, dia apa. Itu sebenarnya rasa tu. Betul. Itu yang batin tu kan? Batin tu. Sekarang saya faham. Bila kadang-kadang saya pun bila tulis kad raya saya masih lagi suka memberikan kad raya. Maaf zahir dan batin saya awak tak ada. Saya pun tak dapat. Kadang kita bagi atas. Okey. Tak dapat ni saya berikan kad raya kepada siapa nak hantar alamat kepada saya. Okey, tapi Ustaz kata kita dah ada usaha kita nak meminta maaf. Ini bagi mereka yang senang meminta maaf tetapi sukar untuk memaafkan orang lain. Macam mana nak mereka membuka hati supaya mereka memaafkan? Kena azan kat telinga ni. Okey, jangan cakap macam tu, tak baik sebab itu macam saya je. Tak suka saya cakap. Kita ni kadang-kadang kita ada hati yang keras dan kita rasa macam mana nak maafkan dia sebab dia dengan perilaku dia yang luar daripada akal kita, lepas tu dengan cara dengan apa kita berat nak maafkan. Betul. Tapi sebenarnya sebab itu memberi kemaafan tu pahala yang sangat besar. Allah beri ganjaran yang sangat besar, Allah beri keterangan, Allah beri kebaikan. Kerana apa? Kerana bukan benda tu mudah. Orang minta maaf senang. Habis dah tipu kita 1 juta lebih nak cakap apa? Kita dah minta maaf tak? Maaf minyak tu. Maknanya kita lah kena pujuk hati kita. Kan? Kita tahu mungkin itu silap kita, mungkin kita tak berhati-hati, mungkin kita rasa adalah hikmah dia. Kita kena pujuk diri kita. Dan ingat, setiap apa yang berlaku kat dunia ni kita kena buat pengurusan dengan cara yang baik. Itu berbalik pada Ustaz pernah katakan satu ketika dahulu bahawa Allah tidak akan menguji hamba-Nya kalau dia tak mampu dengan ujian tersebut, Ustaz ya. Okey, Ustaz. Ingat lagi tu. Ustaz pernah cakap, okey, Ustaz ini komen daripada rakan-rakan kita di Facebook. Daripada Yati Tahir, dia kata selalunya saya dan rakan-rakan kis-kis bila berjumpa tapi bila nak berpisah, wajib salam minta maaf sebab takut ajal sampai tak sempat nak minta maaf. Itu yang harus kita contohi. Betul. Dan ini pula daripada Shimah Hasan. Katanya forgiveness is the best form of love. Dia kata it takes a strong person to say sorry and even stronger person to forgive. Maksudnya orang yang kuat kena boleh minta maaf, yang lebih kuat tu akan memaafkan. Ya, betul. Tetapi kalau kita cakap dalam konteks kuat, maaf memaafkan, hari raya, pasangan dan sebagainya. Tak semua orang ada pasangan, Ustaz. Macam kami berdua raya sendiri. Tak ada pasangan. Saya faham. Tapi Ustaz juga tak ada nama saya. Bagi yang ada pasangan ni, kadang-kadang betul ke orang kata suami ataupun lelaki lah, dia susah nak minta maaf. Walaupun dia salah, dia mesti nak isteri ataupun pasangan dia yang mulakan dulu. Betul. Setuju ataupun tidak? Bukan saya penonton setuju. Okey, saya Fiza cakap setuju sebab apa? Fiza tak pernah mengalami benda ni kan. Jadi kita kena faham. Kadang-kadang memang betul. Saya sebut tadi lah. Kadang-kadang kita nak minta maaf tu kita takut kita rasa lemah. Macam malu tiba-tiba pula kan. Macam #lemah. Lemah mana boleh kan. Maksud mestilah dia orang minta maaf kita. Itu kemanusiaan. Okey. Tetapi kalau kita boleh didik diri kita, tak salah pun kita sebagai suami minta maaf saya salah kan. Kita akui kesilapan. Bila kita sebut salah tu, minta maaf dan mengucapkan terima kasih, 2 perkataan yang paling power dalam rumah tangga ni, maka insya-Allah rumah tangga kita akan jadi baik. Apa 2 tu? Terima kasih dengan? Terima kasih dan minta maaf. 1 kurang. I love you. Saya nak sebut, saya nak sebut tu macam malu pula kan. Malu. Masa dah begitu singkat. Sebenarnya dah habis penulisan kita dah kena ringkaskan. Tapi dalam kesimpulan Ustaz ni, Ustaz masukkan sikit. Betapa pentingnya kita kena mendidik daripada anak kecil kita ini untuk belajar, faham, menghargai dan juga memahami erti maaf ini. Baik, pertama kita bersyukur sebab Allah beri kita keluarga, Allah beri kita sahabat, dan ingat kita sama sekali jangan sampai merosakkan hubungan itu kerana Allah yang beri hubungan tersebut. Satu. Dan yang kedua, kita kena muhasabah diri kita. Nak jadi baik ni muhasabah diri. Iaitu apa? Tak semua kita betul dan tak semua orang lain salah. Okey? Dan kita ingat, dosa tu kalau salah orang akan bawa sampai akhirat. Dan ingat, lafaz kemaafan itu ingat selagi mana masa dan kesempatan yang kita ada. Dan kita kena juga tak rugi pun minta maaf. Kerana apa? Dengan maaf tu insya-Allah jadi perkara yang baik. Dan kita kena biasakan dengan perkara yang baik. Terus buat baik dan kita akan jadi baik dengan apa? Dengan memaafkan dan minta maaf. InsyaAllah. Terus buat baik. Dan saya nak simpulkan dengan komen daripada Saiful Nuraini. Katanya untuk melafazkan maaf tu memang nampak senang. Tapi kalau nak dapat balasan jawapan maaf tu bukan semua yang mampu maafkan salah silap kita pada seseorang. Nak pula bila hati terluka. Apapun usaha kita untuk meminta maaf harus ada, Saiful. Ya. Dan kalau kita tidak dimaafkan, tidak mengapa. Mungkin orang itu akan mengambil masa. Betul. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Terima kasih Ustaz. Dah maaf perkongsian minta maaf Ustaz. Kalau salah cakap gurau-gurau ni. Gurau-gurau Ustaz. Tapi sebenarnya kan Sugi, bukan ku tak sudi kasih menolak cintamu berkali-kali. Awak ingat lirik dia? Okey, kita bersama kita nak kena minta maaf ke macam ni tu kalau kita tolak cinta orang? Itu kita bincangkan selepas ini bersama dengan Charlie daripada ST12. Wanita hari ini
hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Bagi anda penonton Wanita Hari Ini, di penghujung 10 Ramadan terakhir ini, pasti ada banyak kebaikan yang ingin terus kita lakukan. Apa kata kita dengarkan bingkisan ini daripada Yayasan Maghfirah. Assalamualaikum para penonton semua. Semoga sentiasa dalam kemanisan iman dan dalam rahmatnya. Alhamdulillah Allah temukan lagi kita pada 22 Ramadan. Saya yakin tuan-tuan, puan-puan semua pasti sedang menambah lebih banyak amalan-amalan di penghujung Ramadan ini. Semoga Allah memilih kita untuk menjadi insan terpilih. Mereka yang berpeluang beramal di malam Al-Qadar. Ibu-ibu, kakak-kakak semua sudah bersedia untuk menyambut Syawal nanti. Alhamdulillah kita yang diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu Taala ini mampu untuk menyediakan baju raya, kasut raya dan duit raya untuk anak-anak. Tapi ibu-ibu, ayah-ayah, bayangkan anak-anak yatim yang sudah tiada ibu dan ayah. Bagaimana persiapan raya mereka? Baju raya mereka, kasut raya mereka dan juga bagaimana duit raya mereka. Jangan kita lupakan juga saudara-saudara kita di Lubnan yang menjadi pelarian akibat pergolakan. Mereka juga berhak mendapat bulan Syawal dalam keadaan yang gembira dan bahagia. Bagaimana kita boleh berkongsi dengan mereka? Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengajak para penonton semua untuk kita kongsikan terujaan kita dalam menyambut Aidilfitri dengan menyumbang sedikit pada mereka yang memerlukan. Jom bersama YM untuk kita terus menyumbang kepada mereka. Antara bantuan yang tuan-tuan boleh sumbang melalui Yayasan Maghfirah sepanjang bulan Ramadan ini ialah bantuan duit raya, baju raya, kasut raya dan barangan Syawal yang lain seperti kuih raya, ketupat, rendang dan lain-lain. Jom ibu-ibu, kakak-kakak di rumah, kita berikan mereka kebahagiaan dalam menyambut Aidilfitri nanti. Layari sedekahym.com sekarang. Kita sediakan beberapa pakej sumbangan untuk para penonton berinfak. Semoga sumbangan tuan-tuan dan puan-puan akan terus mengalir seperti mengalirnya air di sungai, insya-Allah. Pada hari ini tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah, YM juga berbesar hati untuk memberikan e-book percuma kepada para penonton Wanita Hari Ini. Jom layari sedekahym.com dan muat turun sekarang. Untuk adik-adik, kita ada komik percuma untuk dibaca. Sama juga layari sedekahym.com dan muat turun sekarang. Para penonton yang sedang melihat sekarang boleh juga ambil telefon anda dan imbas kod QR yang tertera sekarang untuk sama-sama kita menjayakan majlis-majlis iftar yang berbaki 8 hari lagi tuan-tuan. Kalau ada yang nak tahu lebih lanjut berkenaan pakej sumbangan ataupun projek-projek yang YM sedang lakukan, boleh hubungi pegawai kami, Puan Aliza di talian 019-922-1236. Saya ulang kembali, 019-922-1236. Kalau puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian nak sumbang secara atas talian pun boleh, tak ada masalah. Layari sahaja sedekahym.com. Akhir kata daripada saya, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kita dalam melakukan amal kebaikan, terutamanya di dalam 8 Ramadan terakhir ini, insya-Allah. InsyaAllah. Samalah kita membuat amal kebaikan. Sugi, tadi saya nyanyi tu, memang saya yang akan nyanyi. Awak akan nyanyi? Charlie Setia Band dia kejap lagi. Alamak, kenapa? Dah lama saya tunggu tau. Kita biar anda tunggu selepas ini. Pastikan terus bersama kami untuk kita dengarkan alunan merdu daripada Charlie Setia Band. Kita berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di WHI. Wanita Hari Ini. Cari entah di mana silapnya, jelas as
bersungguh benar rasa hatimu. Khabar? Baik. Alhamdulillah. Suara Charlie ni, kalau orang cakap macam makan kaset. Makan kaset? Maksudnya, yang diputar tu sama. Oh ya, saya sama. berusaha harus sama. Charlie sihat, Charlie. Karena pengen menyuguhkan yang terbaik. Ya, itu dia. Okey, awak kata tadi nak Tadi sebenarnya, kenapa kita bawa telefon masuk dalam ni? Sebab hari tu, masa konsert, kami tak berkesempatan pergi. Jadi hari ni penonton-penonton semua jangan jealous. Termasuklah yang dekat-dekat depan ni semua. So kita akan selfie bertiga bersama dengan Charlie. Okey, sambil selfie, Charlie, kita nak tanya soalan dekat Charlie. Lah kan Charlie? Lagu Bukan Ku Tak Sudi ni adalah lagu asal daripada kumpulan Iklim. Tapi ini menjadi single terbaru Charlie sekarang ni. Kenapa lagu Bukan Ku Tak Sudi yang dipilih oleh Charlie? Karena kebetulan momentum konser kemarin menunjukkan bahwa sebuah apresiasi penikmat musik, penggemar musik di Malaysia sangat luar biasa. Dan saya sangat respect dan saya pengen mengulang ketika pengen menyuguhkan suatu apresiasi bahwa saya sangat menghargai sebuah karya-karya para musisi yang ada di Malaysia. Dan termasuk saya dulu pernah merilis lagu Isabella dengan gaya ST12 waktu zaman saya masih di ST12. Dan sekarang momentum konser di kemarin membuat bikin menara musik ingin dan Charlie pun ingin memberikan sebuah apresiasi terhadap karya-karya musik yang ada di Malaysia. Makanya yang terpilih kenapa lagu Almarhum Salim? Karena lagu itu setahu saya di Indonesia orang tidak banyak tahu lagu itu. Taunya mungkin lagu Sela, Suci Dalam Debu, yang itu yang umumnya. Ternyata pas kemarin dikonserkan di KL, kaget juga. Nyanyi semua. Sambutannya sangat bagus kan? Alhamdulillah. Sebab saya sempat juga baca komen-komen di YouTube. Semua orang sukakan apa yang awak hasilkan. Ni siapalah yang tak suka lagu yang dinyanyikan oleh Charlie. Tapi Charlie, adakah Charlie rasakan Charlie ni kan seorang penyanyi yang terkemuka, dikenali ramai. Tetapi dengan membuat cover-cover ini, adakah Charlie rasa peminat-peminat awak pastinya suka apa yang awak nyanyikan, tetapi mereka harapkan lebih daripada awak, karya original daripada Charlie sendiri? Seluruh karya di ST12 itu kebetulan saya yang nulis, saya yang bikin, dan saya yang produsir, produserin. Dan ini sebetulnya karya lagu yang sudah dimiliki Setia Band itu sudah banyak sekali yang ingin dikeluarkan. Cuman karena ini ada momentum, ini sebuah tanda terima kasih Charlie kepada para musisi yang telah mendukung konser kemarin kita di Malaysia, dan sebuah apresiasi juga terhadap penikmat musik yang khususnya di Malaysia itu. Dan ini suatu tanda terima kasih Charlie sebagai sesama musisi di bidang industri.
untuk Malaysia. Ini sebenarnya saling sokong menyokong lah kan dalam satu industri ni. Satu rumpun. Charlie sebenarnya suka buat kejutan, suka buat surprise. Dan ini juga surprise kepada peminat lah dengan single terbaru ini. Dan baru-baru ini selepas konsert sebenarnya Charlie buat satu kejutan yang besar yang mana Charlie turun ke Bukit Bintang dan juga buat basking. Itu satu penghargaan sebenarnya kepada peminat-peminat. Bila kita tengok ramai orang yang tulis yang tak berkesempatan pergi ke konsert, tak berkemampuan, tapi Charlie datang dekat dengan mereka. Adakah ini memang konsep Charlie? Selalu buat surprise ataupun kejutan? Di Indonesia pun selalu seperti itu. Di Indonesia saya selalu ingin berbaur dengan penikmat musik ataupun masyarakat. Di Indonesia pun seperti itu. Saya lebih memilih belusukan bertemu para fans, bertemu para penikmat musik itu lebih turun langsung di jalan. Dekat dengan peminat-peminat dan penyokong Iya, karena saya sadar bahwa saya tidak akan bisa berkarya apapun tanpa doa dan dukungan mereka. Bagusnya. Gitu. Makanya di Malaysia pun saya ingin menunjukkan bahwa bagaimanapun saya bisa berkarya karena ada penikmat musik yang selalu mengapresiasi karya-karya apapun itu. Kalau kita tengok dekat TikTok ke Instagram ke, memang lagu-lagu Charlie ni memang mendapat permintaan ramai lah. Antaranya lagu Puteri Iklan. Memang banyak orang menggemari lagu tersebut. Mungkin Charlie boleh kongsikan dari segi perancangan masa depan Charlie sebagai seorang penggubah lagu, komposer dan juga sebagai penyanyi. Apa yang ingin dirancangkan oleh Charlie untuk tempoh setahun, 2 tahun, 5 tahun? Di negara luar kita sedang keliling. Habis ini kita Singapura, terus ada Hong Kong, ada Jepang. Karena di beberapa negara alhamdulillah sudah sold out tiketnya. Di Singapura juga habis lepas lebaran ini. Setelah itu sambil jalan itu saya akan konser bikin harmoni karya terbaik Charlie. Jadi seluruh artis yang ada di Indonesia nyanyiin lagu Charlie. Pengen juga diaplikasikan di sini. Dan satu keinginan dan impian saya sudah juga ngobrol sama teman-teman, beberapa teman, termasuk teman-teman Exis, Ejat, dan Asting, ada teman-teman yang lain. Saya tuh pengen buat konser di Jakarta, di Indonesia itu konser satu rumpun. Jadi 5 band Malaysia, 5 Malaysia, 5 Indonesia. Konser di sana, itu harapan saya. Itu harapan Charlie. Dan Charlie, tempoh hari Charlie ke sini bersama dengan ST untuk konsert reunion ST12 dan kini ke sini sekali lagi. Adakah kami di Malaysia boleh mengharapkan Charlie ke Malaysia lebih kerap selepas ini? InsyaAllah pengennya seperti itu. Cuman saya tuh terkadang takut naik pesawat aja. Betul ke? Betul. Jadi pengennya sih karena kan dekat saja. Gitu kan. 2 jam 2 jam. Di Indonesia saya bisa perjalanan darat itu bisa 12 jam. Ada aerofobia kan kalau tak salah saya baca. Charlie, kalau dekat Malaysia dah hujung-hujung ni memang banyaklah lagu-lagu raya. Lagu lebaran kan. Kalau dekat Indonesia apa lagu lebaran yang popular kalau boleh nyanyi sikit? Lagu popular? Ada tak? Lagu raya. Kalau kat sini Selamat Hari Raya macam itulah. Ya, kan macam itu sama. Sana sama je. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat. Itu kan lagu itu biasa. Yang biasa di Indonesia cuma lagu itu. Dan beberapa album ST12 juga ada lah beberapa lagu, tapi religi keluarnya di pas Ramadan. Tapi kali ini pas Setia Band kita nggak buat lagu religi, makalah buat persembahan kolaborasi antar label Malaysia, label dari Menara Musik sama label di Indonesia untuk propose lagu lagu ini. Baik. Jadi kalau nak terus mengikuti perkembangan daripada Charlie, boleh ikuti di Facebook, di Instagram. Di Instagram, dan sore ini perdana live launching video klip terbaru dari Bukan Ku Tak Sudi ini di MD Global, channel YouTube-nya. Jam sore ini jam 5. Jam 5 petang nanti boleh tengok klip videonya secara eksklusif lah ni. Eksklusif. Jadi pertama kalinya ini klip ditayangkan di 2 negara ini. Terima kasihlah kerana datang ke Wanita Hari ini. Pilih kita di sini kan. Ada banyak fans awak di sini Charlie yang tak sabar nak Sebenarnya selalu orang tak ada dekat depan ni. Hari ni nak minta tanda tangan lah, nak minta sign lah. Ada kan yang nak masuk? Penerbit saya ni dia cakap ada yang nak masuk tu nak minta tanda tangan. Kita kata jangan. Okey, tapi kita nak dengarkan sebenarnya permintaan penonton-penonton kita. Bila kita bagi tahu Charlie nak datang ke Wanita Hari ini, lagu permintaan mereka lagu Puteri Iklan. Jadi kalau boleh sudi, boleh berikan ucapan Hari Raya dan juga dendangkan lagu Puteri Iklan.
Selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih untuk keluarga besar yang ada di Malaysia semuanya, penikmat musik. Saya bangga, saya juga apresiasi banget terhadap industri musik di Malaysia. Semoga saya terus bisa berkarya dengan doa-doa semua yang ada di sini. Putri Iklan ini kayaknya menjadi salah satu lagu yang di sana sudah lama, tapi di sini sekarang gara-gara di Malaysia akhirnya boom lagi. Boom lagi dan di Indonesia pun naik lagi. Alhamdulillah. Okey, kita persilakan Putri Iklan daripada Char. Silakan. Aku bergetar di sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati, rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Aku yang terlelap sendiri, terlelap sampai gak sadar diri. Kulihat sang pujaan hati datang melangkah terus menghampiriku, namun sungguh sayang itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar di sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati, rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Aku bergetar di sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit.